Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wa liwalidina ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, ya Tuhan kami, lindunglah kami dari azab neraka jahannam-Mu ya Allah. Wa min azabil qabri, ya Allah, ya Tuhan kami, lindunglah kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, ya Tuhan kami, lindunglah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah, ya Tuhan kami, lindunglah kami daripada fitnah tipu daya dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islam wal iman. Alhamdulillah, pertama kali banyaklah kita mengucap syukur ke hadrat ilahi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala memanjangkan umur kita. Allah Ta'ala bagi sihat atau badan kepada kita. Allah Ta'ala bagi kurnia yang melimpah ruah kepada kita, yang patutnya kita banyak mengucap syukur ke hadrat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih dalam sihat wal afiyah. Kita masih lagi dalam keadaan senilai. Allah Ta'ala melimpahkan harta benda kita. Allah Ta'ala melimpahkan kesejahteraan kepada kita, dan juga Allah Ta'ala bagi segala-galanya kepada kita. Yang mana kita tengok dalam minggu yang telah lepas, dalam minggu lebih kurangnya, di antara kita boleh ikuti banyak fenomena ataupun berlaku yang seakan-akan bunga-bunga daripada kiamat. Macam mana kita tengok tanggal 9 baru ni di Maghribi, ada gempa buminya, Masya Allah. Itu dia panggil tanda-tanda yang Nabi SAW ada sebut. Nabi sebut dalam sebuah hadis, di akhir zaman akan banyak berlaku gempa bumi. Jadi kalau kita pergi tengok di antaranya benda yang berlaku 2-3 hari kemarin, Nabi sudah jelaskan di antaranya, iaitu akan berlakunya gempa bumi, zalazil, akan banyak. Bila datang dekat-dekat nak kiamat ni, akan timbulnya kara-kara gempa bumi, dan juga gempa bumi saat ni tu kuat, banyak akan berlaku gempa bumi. Macam mana kita tengok di Maghribi, Morocco 49 marai dulu dah. Antaranya gempa bumi yang terkuat sekali, hingga sampai hari mula-mula tu dapat tilik tengok dengan 2,122 orang yang meninggalkan dunia. Dan juga yang lebih sakit lagi tu, hari mula tu 2,000 lebih yang sakit. Dan hingga sampai sekarang lah ni tu di Morocco, di Maghribi saat ni, hingga sampai 300,000 orang, iaitu umat Maghribi tu dalam kesusahan. Tidak ada tempat duduk, tak ada makan ni, umur hancur lebur habis utuh. Atau benda yang berlaku di Morocco ataupun Maghribi.
Itu nak ayat atau salah satu di antaranya yang baginda Nabi SAW ada sebut, ada jelas kaitan dengan benda-benda yang berlaku di akhir zaman. Dan satu-satu laginya, lepas pada gempa bumi sehari dua hari, berlaku pula ampang pecah ataupun dia panggil banjir yang begitu kuat di negeri Libya. Ni Jazirah Arab berlaku ni. Berlaku pula di Libya saat ni tu, hingga sampai 1,500 orang lebih yang mati ragut dengan air, iaitu ampang. Keran pecah tu air yang bawa jadi banjir yang begitu kuat. Nah, macam mana di antaranya di benda yang berlaku dunia sekarang yang kita boleh ikuti. Nah, yang boleh kita sama-sama ambil berita-berita. Itu noyak di antaranya satunya daripada tanda alamat kiamat. Sebab tu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada bagi penerangi di dalam Quran tentang tanda kiamat saat ni banyaklah. Kalau kita tengok dalam surah Anbiya, Allah Taala sebut dalam surah Anbiya ayat yang pertama. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tu ayat dalam ayat yang pertama surah Anbiya. Telah dekat kepada manusia hari gapo? Hari menghisap. Iqtaraba. Dekat dah nak sampai masa, dekat dah nak sampai hari. Nah, iqtaraba linnasi hisabuhum. Dekat nak sampai hari mana? Hari yang manusia tu akan dihisap. Nah, hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tuhan akan hisap segala amalan mereka. Segala perbuatan yang kita buat di atas muka bumi, segala kelakuan yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan hisap satu persatu. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi, berpaling dirinya. Kita ni tak setaubat lagi. Kita dalam keadaan kelalaian lagi, galik lagi. Umur 40 lebih dah, 50 lebih dah umur, tapi hidup galik lagi. Macam mana yang berlaku di Maghribi Morocco, macam mana yang berlaku di Libya. Itu benda-benda yang mana masa duk galik rum Tuhan turun sekaligus. Ni kita tak lama dah. Semalam saya tidur di Golok semalam. Allah, masya-Allah. Gi tu bukan sajalah kita gi ada urusan. Di samping kita duduk sana tu, kita boleh tengok keadaan masyarakat. Allah. Nah, orang puai jual tubuh ni tak ada dah. Nah, kita bimbang sikit lagi lah benda-benda macam ni akan tarik bala turun. Benda-benda macam ni Allah Ta'ala akan turun bala hingga sampai orang yang baik, orang yang soleh yang sekali dan itu akan kena juga azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itulah sebab tu Allah Ta'ala royak banyak. Kalau kita tengok dalam suratul Nahli ayat yang pertama, ata amrullah fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ketetapan Allah pasti datang. Tuhan tetap dah, Tuhan royak dah kata akan datang, tapi Tuhan tak royak bila nak mari. Nah, fala tasta'jiluh, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat kedatangannya. Nah, lepas tu subhanallahi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci dah maha tinggi Allah. Dia, maha suci dah maha tinggi Allah. Dia dari apa yang mereka persekutukan. Orang nak syirik dengan Tuhan, orang tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia, tapi dia duduk keadaan gitu, Tuhan tak rugi sikit habuk pun, Tuhan tak turun darjat sikit habuk pun. Tuhan tetaplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi cerak hari tetap tu ada jumpa lah. Kalau kita ikut dengan banyak-banyak hadis kaitan dengan hari kiamat ni, banyaklah kita kena bincang lagi. Sebab itulah rancangan kita ni dalam channel UTK bukan tujuan gapo dak. Dan Allah Ta'ala nak hantar hari yang tertentu mari,
Memelah banyak hadis-hadis Nabi ada royak. Dan juga Nabi kata pun akhir zaman, nah gunung ganang akan bertubengnya, bukit bukau, bumi, nah bulan bintang akan pelago hacur lebu tak tahu ke mana. Nah lepas itulah meteor pula, ukabat yang duduk di atas cakrawala tu akan jatuh di atas dunia. Jatuh rupa mana? Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh kerana itulah Tuhan royak banyak dari surah Qamar lagi. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamaru wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa yaqulu sihrun mustamir. Tu Tuhan royak. Tuhan royak gapo? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat makin dekat. Dan bulan saat ni tu syaqqal qamar. Bulan ni jadi terbelah. Bulan ni jadi sebelah. Makna kata bulan ni hancur. Belah. Pelago dengan penama Allah Ta'ala lah punya kuasa. Nah. Dan Tuhan royak lagi dalam ayat lain, sama ayat, wa iyaraw ayatan yu'riduna wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tuhan royak lagi dalam ayatnya, jika mereka iaitu kaum musyrik Mekah melihat sesuatu tanda, boleh tengok mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Macam mana Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi royak sekarang tak percaya Nabi Muhammad, bahawa Nabi royak dengan mari mukjizat yang Tuhan untuk nak kuatkan sihir tu. Tu orang musyrik Mekah. Jadi kita pun apabila kita dengar rancangan gini, jangan kita kata perasaan kata duk cerita saja je. Nah, bila nak jadi tak tahu, jangan buat main-main, sebab kiamat ni rukun iman kita. Nah, yang ni percaya ke hari kiamat. Sebab tu kiamat ni rukun iman, kita jangan buat main. เพราะว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมาถึงแน่นอน แต่จะถามว่าเราได้เตรียมเสบียงอะไรบ้างที่เราจะเข้าไปสู่ในวันสิ้นโลก วันกิยามะห์วันแห่งวันพิพากษา วันปรโลก kita cari gapo nak jumpa dengan kiamat. Lalu tu apabila orang-orang jahil tanya Rasulullah bila nak kiamat, Nabi tak royak nak kiamat bila. Nabi tanya mu cari gapo untuk mu nak pergi hari kiamat. Tu kita nak kecek. Allahu Rabbi. Sebab itulah di antaranya banyak dalam hadis-hadis, banyak dalam ayat Quran Tuhan royak. Nah, orang tanya macam mana Nabi dalam surah Ahzab Tuhan sebut ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka mana? Suratul Ahzab ayat yang ke-63. Cuba kita balik tengok. Nah, dalam kitab ni dia tak cerak aku dia. Sabit dia jadi dia jadi lekat-lekat tu. Nah, kita tengok dalam Quran dah. Suratul Ahzab ayat yang ke-63. Yang Tuhan jelas. Nah, dalam surah ni berkaitan dengan hari kiamat ni. Kerana ada orang tanya Nabi ke? Nabi pun ada orang tanya, Tuhan pun jelas. Nah, Tuhan royak gapo dalam Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'allaka وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Inilah Tuhan royak. Yas'aluka nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad.
anis-sa'ah, wahai Muhammad. Manusia akan tanya mu Muhammad tentang hari kiamat. Ni Nabi Tuhan firman dalam Quran, hey Muhammad, nanti satu hari manusia akan tanya mu bila nak kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Maka mu katakanlah kepada dia, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak tanya kata bila nak kiamat. Tak boleh royak kata bila tahun 2020 nak kiamat, 2050 nak hancur dunia. Tak boleh royak. Ni ilmu Tuhan. Tuhan tak royak. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Tuhan royak. Nak royak kamu. Tuhan royak. Boleh jadi hari kiamat tu sudah dekat. Lalu tu belum pada kita nak jakoh pergi sampai pada hari-hari yang akan dihisap segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kita kena cedek-cedeklah bekal kita. Nah, tak usah duk tengok dia tu gitu, dia ni gini, jangan tengok. Nah, tengok diri kita sendiri. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala banyak bagi penerangan. Allah Subhanahu wa taala banyak bagi penjelasan, dan Allah Subhanahu wa taala banyak bagi maklumat-maklumat supaya kita boleh tahu tentang hari kiamat. Lalu itulah macam mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah sebut la taqumus sa'ah hatta taqtala fa'atan takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuha wahidah. Dalam hadis Nabi kata gapo? Hari kiamat tidak akan terjadi. Nabi kata kiamat ni tak berlaku hingga dua kelompok berperang, pembunuhan besar-besar akan berlangsung dan mereka berperang dengan tuntutan yang sama. Hari ni kita tengok macam-macam berlaku peperangan. Hak tu kumpulan tu, hak ni kumpulan ni, hak tu bunuh situ, hak ni bunuh sini. Macam-macam berlaku. Nah, ini di antara sebab itulah kita tengoknya. Nah, di antaranya yang Nabi royak sakut paut dengan alamat-alamat kiamat ni banyak. Sebab tu hari ni yang kita akan nak bagi kepada sidang penutup semuanya, macam mana saya royak tadi. Saya royak minggu lepas macam mana kita baca hadis Nabi naik maya subuh, Nabi naik mimbar, Nabi khutbah. Nabi masuk waktu zuhur, Nabi turun mimbar, Nabi maya zuhur. Lepas maya zuhur, Nabi naik mimbar pula, Nabi khutbah pula. Tu di antaranya yang Nabi tunjuk gambar, dia kata banyaknya benda yang telah berlaku dah, benda yang duk berlaku sekarang, dan juga yang berlaku lagi akan datang. Sakut pada dengan kiamat. Oleh kerana tu, alhamdulillah hari ni kita nak masuk dalam satu tajuk kita tentang hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis dengan peristiwa akhir zaman, yang mana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Gapo dalam hadis ni kalau kita tengok yang Nabi sebut? Dalam hadis ni Nabi kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seorang berkata, hari ni ada lagi, cuba kita tilik tengok. Tiba-tiba ada seorang kata, orang ramai sudah binasa dah, penuh habis dah orang lah ni. Ni ingat baik. Jika ada seseorang berkata, orang ramai sekarang ini sudah rusak, habis dah lah ni, hancur lebur habis dah, rusak belaka dah, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka. Yang tu ya hadis Nabi royak. Tapi keterangan hadis ni yang dihuraikan oleh ulama nak royak gapo dalam hadis ni. Imam Nawawi ketika nulis hadis ni dalam kitab Riyadhus Salihin, beliau memberi penjelasan seperti macam mana larangan semacam di atas itu. Larangan berkata bahawa orang ramai telah rusak adalah untuk orang yang mengata yang demikian dengan tujuan rasa bangga kepada diri sendiri sebab dirinya tidak rusak.
Ni, hak Imam Nawawi hurai tafsir nak bagi kita tahu. Nah, dia kata bunuh habis dah orang lah ni. Dia kata saat ni tujuan gapo? Tujuan nak ya orang molek. Ya je orang juruh. Ya je orang baik. Orang lain rusak habis. Ya je. Mana kata supaya nyanyi akik ekor tu. Nah, long tua Nah, rau có thể sa đuôi. Thì ni wawun lah sih. Dia lah belaka tu. Rau có thể sa đuôi tu ialah dah tu. Habis licin duk viral lah ni. Tak ada buku lain dah. Buka tengok dalam TikTok. Rau có thể sa đuôi. Thì ni wawun lah sih. Dalam Facebook pun support juga. Dalam live habis licin. Ni sakit-akit nak support kelimah-kelimah. Nah. Gapo tu? Gapo tu dia komen tu tak nampak. Masya-Allah. Widya dengan satanakan dia panggil. Lagi kita tak dare, kita kena dare lah dengan semasa. Tak kita. Nah. Alhamdulillah. Haco lebu sokmo kamu ustaz. Dak. Haco lebu ni masalah. Kalau lah orang tu sakning dia rusak sungguh. Demo tu minum ketong sungguh. Lari tak kerti dengar. Makan arak ke darah arak sungguh. Makan apa buat gapo tak kerti dengar. Hak ni kita lari, hak ni sungguh tak sebenar. Hak tu. Hak Nabi royak ni berkaitan dengan kita ni tak ada duk molek mana kali. Tapi kecek dengan orang. Hancur lebur dah mung. Aku ni tak molek mana tapi ngaku kata diri yang molek. Tu tafsir dalam ulama Imam Nawawi masa tulis kitab dalam Riyadhus Salihin, dia hurai macam tu bagi kita. Nah, oleh kerana tu kita jangan tengok orang kita hina. Nah, wawun lai sini, tu mampu kerah. Nah, sebab itulah hak kita duk royak atau hancur lebur tu sungguh tak. Kalau sungguh tu sengoti, duk royak tak sengoti. Barang tak tahu lagi gapo duk jadi. Kita tak tahu lagi gapo duk berlaku. Tapi bunyi wah berita angin, bunyi kaula mari selalu dah. Nah, jual menego habis licin, nak kau cong 40 kita ni. Nah, tu dah. Tu di antara ni Imam Nawawi kata. Kata saat ni, orang lain bunuh habis dah. Hancur lebu habis dah. Hancur lebu habis dah. Mampu kerah habis dah, kata ke orang lain. Tujuan apa kata gitu? Tujuan nak merenahkan orang lain dan berasa kata diri dia tu lebih mulia. Hak tu hak mampu kerah tu. Hak ning teteh hadis. Hadis ni gitu hadis nombor 1 dalam alamat-alamat kiamat. Nah, maka yang demikian ini adalah haram jawab dia. Berasa perasaan kata kita kena, perasaan kata kita ni kena belaka, perasaan kata kita ni lah molek demo tu salah habis. Dia tu. Ni benda ni akan berlaku di akhir zaman dan lo ni sudah ada dah. Lo ni ada siap berlaku dah. Nah, alhamdulillah. Sebab itulah kita kena siasah, kita kena hisab diri kita. Sebab tu Tuhan royak, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini Tuhan ayat Al-Quran. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semacam taubatan nasuha. Gapo taubat nasuha? Taubat sungguh-sungguh, tak sedar. Tak sedar, taubat ni tak sedar. Taubat buat pulak tak jadilah tu. Taubat tinggal terus. Tu dia panggil taubatan nasuha. Tu Tuhan royak we kita ambil. Nah, berteteh masalah-masalahnya yang berlaku di dalam masyarakat hari ni. Tak gitu? Adapun orang yang berkata seperti ini, rusak habis dah, teruk dah lah ni. Kerana ia melihat kekurangan perhatian orang ramai terhadap agama. Mereka serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka yang duk berlaku hal-hal cerita tak molek dan timbul daripada perasaan cemburu terhadap agama. Maka perkataan ini tidak ada salah. Kita tengok lah ni ke,
Budak-budak werung masuk ke dalam kedai jalan, masuk dalam talak mai, masuk ke Merkah, masuk ke Melayu Bakok, masuk ke cucuk mana dalam kedai lama, dalam kedai jalan, ada tak orang jual ada ketau? Ada tak? Kalau ada, boleh tak kita nak kata, alah punah habis dah. Boleh tak kata? Boleh kata lah muka hak sungguh. Hak tu hak nak royak we kita faham. Lama tak faham pula. Sepuluh kami hak atas tak ni tu. Ya tak faham tu. Hacur lebuh habis dah. Hacur lebuh sungguh tak? Dia hacur lebuh sungguh. Perasaan yang keluar mari kerana kita cemburu kepada mereka-mereka dengan sebab ia tak ambil agama masuk dalam diri dia. Dia sanggup buat maksiat, sanggup mabuk, sanggup berdosa. Tu kalau hak sungguh, dia panggil gapo? Ini tidak ada salahnya. Macam lo ni lah. Wah, wak mauluk bid'ah dalalah wak mauluk. Lepas tu wak gapo? Majlis zikra rasul. Wak mauluk bid'ah dalalah masuk neraka. Wak majlis zikra rasul. Tak apa. Serupa je. Cuma tukar nama je. Kita lebih kurang. Tak. Masya Allah. Tu nak ayat di antara lah. Tu nak ulama jelas. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama kita, alim-alim ulama wi penerangi, dan begitulah cara menghuraikan permasalahan. Tu di antara alim ulama saat ni tak yang berpendapat begitu ialah Imam Malik bin Anas, Al-Khattabi, Al-Humaidi dan lain-lainnya yang mengatakan nak kita faham. Lalu tu kita kena jagalah baik-baik. Hari ni kalau kita buat gapo hak kita molek. Hak demo salah belaka. Sedekah masalah khilaf saat ni berlaku lama dah. Nabi wafat tu mula khilaf selalu dah. Masa Nabi dah ada tu pun berlaku khilaf dah. Satu dalam masa peperangan. Dalam satu peperangan Nabi pesan. Bani Quraizah. Dalam satu peperangan Bani Quraizah. Nabi royak, wahai sahabat, kita pakat pergi maya asal di Bani Quraizah. Pakat pergi maya asal di Bani Quraizah. Sahabat hak pergi cepat tak apalah dia maya di Bani Quraizah. Sahabat hak pergi lambat, kalau pergi maya di Bani Quraizah, tak ada nak maya asal, nak masuk ngorek dah. Lalu sahabat tak ada, sahabat mayasa. Tak ada pergi mayasa di Bani Quraizah. Dua-dua tu kat dengan lakan hak Nabi suruh. Nabi suruh ke apa? Nabi suruh pergi maya di Bani Quraizah. Tapi hak tak ada pergi maya di rumah buat apa? Waktu nak habis dah. Kalau nanti pergi maya Bani Quraizah, makna kata tak ada lah semaya waktunya habis waktu. Tu nak ayat tu masalah khilaf. Zaman Rasulullah ada pun. Ada dah kita learning. Uduk baloh bak ni sabit tu kita tak aju. Kapal ada tak orang Jawi buat kapal? Tak ada. Lipas ada lipas? Tak ada juga. Tak ada Jepun dengan Cina habis. Tu nak ayat sama-sama kita tu baru duk lisih. Lepas tu duk buku-buku halu-halu tu pakat duk menetai pergi mari. Tak kira habis licing dah lah ni. Ikut pejabat gapo? Pejabat agama, cara agama. Baloh sama dia dah tu. Pakat berubuk khisi munak aku nak. Habis licing. Tu jual ke apa tu? Tengoklah tu jual. Kita siasat sendirilah. Kita tak tahu gak, kita tak koyak gak. Tapi nak ayat benda yang berlaku tu rupa ni sungguh sekarang. Sebab itulah hadis ni sengaja ni dalam kitab ni tak. Dalam kitab peristiwa akhir zaman ni sengajanya kita hadis ni di awal kitab ni supaya menjadi suatu peringatan kepada kita. Bila kita nak hurai hadis-hadis, bila kita dengar hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang ditulis di sini, yang banyak mendedahkan tentang kemunduran umat Islam dan kemerosakan akhlak mereka. Oleh kerana itu hadis ni mari tak dapat supaya kita boleh tengok, kita boleh dengar gapo-gapo satu perkara, kita tilik tengok. Kalau satu hal tu yang berlakunya dengan sebab kita lalai sungguh, kita tak ikut perintah Tuhan, kita ni langgar perintah Tuhan, hak tu boleh kita kata salah, tak betul. Tapi dia buat molek dah, kita duk buku kata pindah tu, hak tu jeng lah. Hak tu betul lah dengan hadis yang Nabi SAW jelas. Alhamdulillah.
Itulah di antaranya. Oleh kerana tu tentang alamat kiamat ni, kalau kita tengok benda yang berlaku hari ni tu, kebanyakan sudah timbul. Sudah timbul berlaku hak Nabi sebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang masuk dah ada dalam rancangan kita bersama ni tak. Adik kakak yang masuk mari, jangan lupa tekan sebar. Tu kena royak lah. Jangan lupa tekan share, jangan lupa tekan sebar. Jangan lupa kita tu pakat-pakat sebar ilmu agama. Sekurang-kurangnya kita boleh akad kepada kita ni berkaitan dengan kita boleh sebar ilmu agama. Orang lain yang tak biasa boleh dengar, dia boleh dengar mata pelajari agama. Tu tujuannya. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama lah. Alhamdulillah, itulah alamat kiamat yang kita boleh kecek sama-sama hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cai kah Ustaz? Rautong du tuarakan. Betul. Hak ni kita kena siasah kita dulu. Belum nak royak korang ni, nak kata korang. Nak kata korang, nak kecek ha-ha gapo-gapo tu, siasah kita dulu. Sebab kita kenal diri kita. Kita kenal kata kita ni banyak dosa. Lalu tu kita cek diri kita dulu, belum nak cek orang lain. Alhamdulillah. Tu dah di antaranya dah hadis yang pertama, insya-Allah. Maka kita tilik lagi. Benda yang Nabi ada sebut banyak perkara sangatlah. Di antaranya hadis yang lain tu banyak yang Nabi sebut. Rekan dengan hari kiamat ni, kalau kita tengok Nabi sebut satu persatu. Lebih-lebih lagi sakut pau dengan jaraknya nak kiamat ni bila. Satu ketika dak. Diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus Nabi Muhammad akhir zaman ni pun tanda kata dekat nak kiamat dah. Tuhan latih Nabi akhir zaman ni tanda kiamat dah. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi sebut, hadis diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'aihi hakadha bil wusta wallati talil ibham bu'ithtu wasa'atu kahataini. Jadi dalam sebuah hadis, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal kata gapo? Ambo ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nabi tunjuk gini. Nabi isyarat gini, jari tunjuk, jari tengah. Dua jari ni Nabi isyarat. Nabi isyarat gini dah. Qala bi isba'ihi hakadha bil wusta wallati talil ibham. Nabi tak gini, aku diutus sedangkan jarak antara dan kiamat seperti dua jari ini. Nabi kata, Tuhan latihku jadi Nabi ni seolah kata dekat dia nak kiamat semacam jari ni. Nabi kata jari telunjuk, jari tengah, dua jari ni. Tu ayat tu Tuhan latih Nabi ni pun tanda kiamat tu dekat dah. Oleh kerana itulah di antaranya berlaku pembunuhan, berlaku kelompok-kelompok, berlaku bermacam-macam. Lepas tu dekat dengan akhir zaman pun Nabi sebut. La taqumus sa'ah hatta kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tak berlaku hingga munculnya para pendusta. Kiamat tak akan jadi hingga siapa mari para pendusta ahli bohong. Jumlah mereka kurang lebih 30 orang, Nabi kata. Dan seluruhnya mendakwakan diri bahawa mereka adalah Rasulullah. Masa Nabi tu ada dah. Masa Nabi ada dah. Lepas pada Nabi meninggal dunia, berapa orang ngaku jadi Nabi? Musailamatul Kazzab, bini dia Samah sendiri pun semua. Hal tu hak berlaku di zaman lepas Nabi mati, timbulnya Khulafah Ur-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar lah, dia duk apa benda-benda gini. Tu masa tu pada masa dah ni ada. Baru ni timbul seluruh dah. Mau kita apa ada juga. Malaysia timbul Ayah Peng. Ayah Peng.
ngaku jadi nabi. Nah, utusan langit. Masa dengar cerita apa? Saya dengar tak? Ngaku kata dia ni utusan langit. Ayah Peng ni bahaya pada masa dia ada dulu tak? Ayah Peng mimpi kata tidur dengan bini siapa? Malam. Pas esok ayah Peng ke royak, malam aku tidur dengan bini mu. Orang ambil bini dia mai duduk dengan ayah Peng. Nak ayah habis. Tu salah satu di antaranya. Hak tu negeri jiran kita. Baru-baru ni bunyi kok kerabi, kok gapo baru ni ngaku tu jadi nabi. Nah, seluar tak bakar tu tu. Lutut duk luar pusat jelu ngaku jadi nabi. Astaghfirullahalazim. Tu nabi kata. Hak tu kecil-kecil. Hak besar-besar lagi banyaklah. Macam mana mereka-mereka yang mengingkarkan hukum Tuhan, mereka-mereka yang tak setimur agama-agama Tuhan. Tu nabi kata, Allah 30 nah. Tu kalau kita bilang apa? Seakhir nak cukup belaka dah 30 orang Nabi kata tu. Pendusta ngaku jadi Nabi ni. Nah, dah cukup dah demo ni 30, memanglah dekat nak kiamat. Allahu Rabbi. Nabi kata lagi dalam hadis. Wallah, Nabi sumpah demi Allah, la taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhumul a'warud dajjal. Nabi kata demi Allah, kiamat tidak akan jadi. Kiamat akan tak berlaku hingga munculnya 20 orang pendusta. Nah, hingga munculnya salasuna 30 orang pendusta yang diakhiri oleh pendusta bersama bermata dajjal. 30 semua Nabi kata akan timbul orang yang dusta ngaku kata jadi Nabi, ngaku kata jadi Tuhan. Dan akhirnya pendusta saat ni gi akhir di atas awarud dajjal. Akhir pendusta saat ni di atas dajjal. Sebab tu dajjal turun mari ni akhir dah lah. Lah ni kau duk timbul sore lepas sore. Nah, timbul ngaku jadi Nabi gitu gini. Akhir Nabi kata bosuk di dajjal, cukup dah 30. Bosuk di dajjal cukup 30, maka dajjal ni lah. Akhir sekali pendusta. Sebab apa? Benda perkara yang dajjal bawa adalah canggah dengan Islam. Nah, dajjal bawa atas dunia ni adalah neraka Allah, dan syurga dajjal adalah neraka Allah. Neraka dajjal atas dunia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni sebagai orang Islam, kita ni orang Islam, jaga baik-baik dalam cara hidup kita. Nah, cara pergaulan kita, cara saing kita, cara makan kita, cara hidup kita, cara rumah tangga kita, semua kita kena ikut dengan agama. Sebab tu lah, kalau kita tengok sini tu banyaklah kiamat ni dekat dah lah. Nah, cumanya duduk di kita nak berasa walah mana. Kita duk berasa lambat lagi, kita duk berasa muda lagi, kita duk berasa gagah lagi. Tu kita lah. Nah, hak kita ni tak habis-habis. Alhamdulillah. Itulah di antaranya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, banyak yang Tuhan royak. Nah, Allahu Rabbi. Kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala ada jelas dalam surah gapo lagi daripada suratul Qiyamah. Tuhan sebut lagi. Kita tengok yang mana kita tengok di dalam satu surah. Inna sababna al-ma'a sabba, kembali yang telah mencurahkan air melimpah di langit. Di dalam surah lagi banyaklah ayat-ayat yang kita tengok dah dalam dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita tengok beberapa ayat, kita tengok dalam surah Mutaffifin, Tuhan sebut juga. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Quran saat ni, banyak yang Tuhan sebut tentang hari kiamat saat ni melalui ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Nah, Allahu Rabbi, ni Tuhan supah lah kau ni.
surah Balad, surah Syams. Nah, dan juga Tuhan sumpah habis kaitan dengan hari kiamat ni. Nah, sebab itulah kalau kita tengok dalam Quran satu persatu ni, kalau kita baca ni kita berasalah katanya Allah. Nah, kiamat saat ni dahsyatnya semacam mana yang berlaku lah, yang berlaku dulu. Tak kata luar negeri kita tengok dekat rumah kita di munduk ni. Masya-Allah. Di munduk ni hak netuk apa ni pak sipir bunga api pun itu Allah sekelip mata. Nah, pukul 3 4 minit. Dengan berlakunya netuk nepuh ni 4 saat siwik nanti pom. Siwik nanti hancur bi rumah. Allahu Rabbi. Tu Tuhan yang Tuhan nak gambar wi kita tengok tadu, nak wi kita tengok tah dunia ni kaitan dengan hari kiamat ni dahsyat setara mana. Dok kalau Tuhan hak atas mari sungguh kok semacam mana turun mari Allah dak tahu nak royak lah. Nah, hak Tuhan atas mari dekat-dekat tu macam mana. Nah, yang jatuhnya daripada langit bulan-bulan. Nah, tak ada padumen dulu ni, tak apalah Tuhan duk kontrol lah ni. Nah, sebab itulah kita ni kecek hani ni tujuannya kita nak wispak, kita taubat. Nah, sebab tu Tuhan royak dalam Quran yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Tuhan royak dia bertanya ke nah bila nak kiamat. Nah, ni Tuhan royak dalam Quran. Dia ni orang musyrikin tanya Nabi bila nak kiamat. Fa idza bariqal basar. Tuhan sebut. Maka apabila mata terbelalak ketakut teh. Kiamat dia mari gain sat ni gak. Bila brum sekaligus. Mata belalak tak ada gapo dah. Dia Tuhan jadi sport tu lah duk berlaku marai. Gempa bumi di Morocco. Nah, bumi apa ni ampang pecah, air banjir besar di Libya. Kelip mata rum mari. Nah. Tu. Ni adik kakak kita nak dengar surah Zalzalah. Nah, surah tafsir surah Zalzalah dah. Zilzal. Nah, zilzal ni gempa bumi. Nah, yang Tuhan royak apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, kocok gugu gempa bumi. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan benda apa ni? Beban berat. Nah, yang dikandungkannya. Bumi tu kahak tubik habis. Gapo yang duduk dalam perut bumi. Tubik ada dengan api, ada dengan gapo tubik macam-macam. Nah, behel-behel gapo duduk. Mana kata bumi ni bekah tubik tu nya tubik air macam mana lah kita boleh tengok. Nah, apabila bumi gepa tu, hancur lebuh habis dah. Bangun ni. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia tengok bumi ngekoh tubik barang dan gapo jadi ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Nah, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Berita apa? Bi anna rabbaka awhalaha. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintah yang demikian itu padanya. Tuhan suruh jadi macam ni, tubik. Mana kata bumi gulung ke, bumi nak jadi buka gapo duk dalam ka tubik mari, itu kerja Tuhan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurahu a'malahum. Tu yang royak lagi. Nah, gapo lakah ayat ni dah. Bi anna rabbaka awhalaha. Nah, Tuhan suruh bumi buat tubik gapo dalam. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurahu a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kubur. Manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, tubik sekawai. Nah, tujuan apa? Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Gapo kita buat atas muka bumi? Kita duduk atas dunia hari itu kita buat gapo ratik?
kita akan bangkit semula, akan tengok gapo kita buat atas muka bumi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tengok tu ayat. Maka bagi siapa yang mengerjakan kebaikan, nah, walaupun sebesar butir zarah sekalipun, nescaya ia akan melihat. Nescaya dia akan dilihat. Akan dilihat ni makna kata Tuhan tu make we kita tengok. Bukan Tuhan kata mungkin tengok lah, tak. Tak boleh tak tengok. Mana kata mungkin kena tengok gapo yang membuat atas dunia. Nah, sebab tu Tuhan royak. Nah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tuhan akan diperlihat, make we tunjuk. Wawa we mu tengok gapo membuat atas dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan bagi siapa yang buat atas dunia ni akan kejahatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, dia akan dilihat juga. Dia akan melihat juga. Akan tengok gapo yang kita buat atas dunia. Makna kata akhirat esok ni, lepas pada siut sengkakala yang kedua, kita lagi tak lepas. Sebab tu kita nak buat gapo atas dunia, kita picarana dulu. Nah, ก่อนที่จะทำอะไรบนโลกดุนยาเนี่ย ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วไปนะเราช่วยส่งเสริมในสิ่งที่ดี แต่ถ้าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักศาสนาเนี่ยnah, ใครครวญไตร่ตรองไว้เสียก่อน kira dulu gapo sebab setiap benda yang kita buat Tuhan akan soal. Tuhan we tengok nah gapo hati. Ni hak ni kita bimbang. Allahu Rabbi. Nah, sebab tu di antaranya dah tu suratul Zalzalah. Nah, suratul Zalzalah, gempa bumi. Surah apa? Surah Zilzal, gempa bumi. Dah tiap-tiap gempa kita tengok benda-benda gini kita boleh tengok belakang. Allahu Rabbi. Dan banyaklah dalam Quran Tuhan sebut. Hingga siapa Tuhan sebut dalam surah Infitar. Idza syamsu kuwwirat, idza samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Belakang kita ni tengok ni. Belakang kita ni. Langit terbelah tu rum jatuh gapo tak tahulah daripada langit. Hingga siapa nak wityasat. Hak Islam lah dok ayat ni. Bukan nak wityasat hak tak mayah. Nak wityasat hak Islam ni dia kata gapo? Akan jatuh meteor ni apa? Ukabat ni bukan halus, besar. Satu butir ukabat ni lebih daripada negara ni lagi redum turun, berapi lagi turun. Wa idzal kawakibu tatharat, Tuhan sebut lagi. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, berselerakkan. Bintang ni tak tahu duduk mana. Lah ni tak apalah duduk situ. Bintang ni duduk sini. Dan sampai hari kiamat, Tuhan cabut teraju dia. Jatuh selerak tabak. Besar mana tak tahulah. Wallahul a'lam. Tuhan lah punya tahu. Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila laut teh dijadikan meluap. Laut teh menjadi meluap. Ombak besar raum mari. Habis bana-bana selai habis. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Dua kubur ni tu baik-baik. Bakit. Hak duduk dalam kubur hidup naik jalan. Ongai. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Jiwa kita, tubuh kita rasa sedar. Lepas pada bakit mari kata tah dunia aku buat gapo ratik hak jadi faedah. Gapo ratik yang aku buat yang Tuhan lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Tuhan ayat. Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat deraka? Buat apa mu kacau duk buat dosa atas dunia? Buat apa mu duk deraka di atas dunia? Terhadap aku ni, terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih,
Bapa mu kacau dia buat dosa, Tuhan tanya akhirat esok. Sebab tu kita hidup lo ni. Kita hidup kabar lo ni. Kalau kita ada salah, maaf kita dengan Tuhan. Ampun dengan Tuhan. Astaghfirullahalazim. Minta ampun dengan Tuhan. Sebab apa? Kita ada peluang lagi nak taubat dengan Tuhan. Dia sudah nyawa duduk di lekung, tak ada jalan dah. Kita nak minta maaf dengan Tuhan. Lalu tu masa ni kita ada, kita minta ampun dengan Tuhan. Nah, itulah di antaranya. Banyaklah ayat-ayat Quran kalau kita baca. Sebab itulah kita ni mari satu dah, kita ambil dalam mata pelajaran untuk ilmu-ilmu ni, untuk bagi maklumat kepada kita. Tujuan yang paling besarnya, we dapat kita saat ni tu ingat kata kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ni satu hari kita akan mati, dan kita jangan mati. Nah, innahu may ya'ti rabbahu mujrima inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Nah, innahu may ya'ti rabbahu mujrima, Tuhan sebut dalam, nah, Tuhan sebut dalam Quran, innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Dan nah, sesungguhnya janganlah kamu mati keadaan kamu dalam dosa. Fa inna lahu jahannam, kalau kita pergi mati dalam keadaan kita ada dosa, maka jawab dia neraka jahannam tempat kita. La yamutu fiha, dalam neraka saat ni tak kena mati. Wala yahya, tak kena hidup, tak kena mati, kekal dalam tu selama-lamanya. Wal iyaza billahi min zalik, ni tak jauh. Nah, itu di antaranya alamat-alamat kiamat. Sebab itulah kita boleh bincang, kita boleh muzakarah, nah, kita boleh ikut sama-sama. Nah, mudah-mudahan kita dapat sedar kembali. Kita dosa banyak mana pun. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Kita pakai kelubung. Innallaha ghafurur rahim. Tuhan suka, Tuhan sangat mengampun. Nah, Tuhan sangat mengampun. Innallaha ghafurur rahim. Ghafur dan juga rahim. Tuhan sangat suka mengampun, dan Tuhan sangat sayang kepada kita. Duk di kita je lah kita nak minta, kita tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak duk galik macam tu semua. Tak ada berasa gapo kata kita salah. Sebab itulah hari ni kalau kita kacau lagi gak tak tahu dah lah. Insya-Allah. Itulah tajuk kita hari ni. Kita sambung. Letih cakap ni. Tapi sidang penonton kita yang sedang ikuti Facebook fanpage UTK Hard and Travel ni duk tunggu, kerana malam ni malam giliran kita kena mari jumpa. Ngatuk cakap kat moh. Nah, alhamdulillah Kak Moh kata. Duk kata puyuk ke? Duk kata sodak. Siti Fatimah. Masya-Allah. Duk kata puyuk ke, duk kata sodak pian ni. Katak-katak banyak pada kita pergi Mekah pula. Cari nyakit satu. Nah, fang rusuk. Nah, fang rusuk apa ni? Gapo tu mama tulis? Fang rusuk gapo mama? Tak payah nak baca ni. Nah, alhamdulillah. Tu mari dah lah. Habis masa dah ni. Habis masa lah. Belang, bedak putih belang. Desha, Masya Allah. Pakat nak mari masuk dalam ni dua-dua dah. Nah, mari belang. Belang duduk sini. Boleh naik tak ni? Oh, tak orang nak akik ni, besar ni. Tak saya naik, duduk sini. Buat bedak molek. Masya Allah. Pergi tidur lah. Nah. Tengok ni. Bukan kelubung kat mana ni? Kamuk saja lihat luar. Masya Allah ni. Ini panggil apa? Kam lancai. Nah. Rau ni. Kote seduai. Sini wawun lah sih. Tak itu belang. Suka belang. Alhamdulillah. Itu di antara ya dah yang kita boleh penjelasan hari ni. Nah, mudah-mudahan kita dapat dalam golongan orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita semua ni banyak dosa. Piyo duk mana pun kita banyak sangat dosa. Oleh kerana tu, kadang kita banyak dosa, kita kena banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata narak pok yo. Kerana ayat tu nak minum kan.
Nah, kata narak fok yo belang. Nah, masya-Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazและเพื่อนๆทุกท่านที่กำลังรับชมในขณะนี้จากดาฮงศรีสาครมาชาอัลลอฮ์duk dahong nah apa ni segar tengok belang dia kata segar tengok belang tengok pipi ni selai bila hidung-hidung ni tarik dengan pipi alhamdulillah tu di antara dah sebagai maklumat yang kita boleh penerangan hari ni nah anak pak dah dia pun tanya nah ada anak berapa orang anak pak dah nah hak ni 2 orang ni hak aluh lah ni alhamdulillah nah duk malak belang insyaallah itulah maka minggu depan kita sama lagi dalam tentang alamat kiamat kita ni yang kita bincang sakut pada dengan bangsa Arab sudah hampir binasa. Nah, hak ni ada sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, minggu depan kita akan sebutnya bangsa Arab sudah hampir binasa. Makna kata keturunan Arab, bangsa-bangsa Arab saat ni tu dekat-dekat dah nak hancur lebur. Nah, oleh kerana gapo kalau kita tengok di antara satu di antara duanya macam mana Allah Subhanahu wa taala nah lakukan benda-benda 2-3 hari magai antaranya gapo hak berlaku satunya berlaku gempa bumi di jazirah Arab. Dulu jarang kita nak boleh dengar kata negeri Arab nah timbul gempa bumi tanah pada pasir selai dengan air jarang mana nak jumpa tapi lah ni kita boleh tengok macam mana berlaku di Libya mara dulu berlaku di Morocco Maghribi mara dulu itu benda yang boleh berlaku di antaranya sudah dah tadi bawa panggil semula alhamdulillah bawa panggil dah nanti 5 minit ke bawa panggil ya insyaallah kalau sudah bawa panggil nanti bawa panggil lagi alhamdulillah terima kasih semualah yang sedang ikuti yang komen masuk nah yalah nah rasa muda lah sebab tak taubat lagi tu betul lah Mamaya kata wasa punah arung dengar wasa muda Mamaya jangan wasa muda kita kena berasa tua lah dia wasa muda ni tak rajin nak ibadat dia wasa tua tak apa dia wasa tua ni tak lama dah aku nak tinggal ni dah gitu pokok kita pokok masuk pokok weh ada demo kirim 200 kod duit masjid ni nanti saya on pergi ke pokok lah InsyaAllah. Nah, demo wi tadi tolong siapa pada puan tu lah hak makan teh. Apa ni hak minta khairah sejik. Nanti kita on ke puan lah. Semoga jadi kebajikan. Nah, kerana amanah demo kirim. Alhamdulillah itulah saja hari ni dah. Rasa bermolek kita sejak malam ni tak panjang lah. Nah, ada gapo ada pion nak kongsi sama. Nah, Kak Moh kata kita dek ni. Oyak kok mi. Belang. Goyak kok mi kata Kak Moh ingat kok mi belang. Oh Kak Moh dengan Kak Lah dia nu duk Malaysia nu. Nah. Alhamdulillah. Tu di antara dah. Ada gapo lagi nak kongsi, ada gapo nak tanya. Nah jadi insya-Allah lah mudah-mudahan kita boleh duduk dalam golongan. Lepas tu hak start nak pesannya satu perkara hak Nabi pesan. Idza tasyahada falyasta'uwiz billah. Nabi sebut dalam sebuah hadis apabila kamu duduk dalam tayat akhir dalam sembahyang saat ni maka memintalah 4 perkara Nabi kata. Idza tasyahada apabila duduk dalam tayat akhir falyasta'uwiz billah maka mintalah daripada Allah 4 perkara. Yaqulu kata macam mana? Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam ya Allah ya Tuhan kami lindunglah kami dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri ya Allah lindunglah kami dari azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ya Tuhan kami jauhlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya Allah ya Tuhan kami jauhlah kami daripada fitnah tipu daya dajjal di akhir zaman. Assalamualaikum Ustaz ขอถามหน่อยแฟนได้ยินเสียงครับพ่อนี่แฟนได้ยินเสียงที่หูมีคนพูดมีคนพูดมีทั้งบอกให้ทำความดีและความชั่วsetan tu jawab dia setan tu jadi kalau kita bunyi orang duk bisik di telinga kita semua ni
Kalau bunyi lek lingo kanan dengar ya goyak gapo. Ya kata bangun pergi maya Jumaat. Kita bangun pergi maya Mu'ah lah. Kalau bunyi kata tak seduk maya bel lah, tak ada faedah pun sekarang. Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buat gitu. Itu adalah bisik ke setan. Kita bunyi orang duk kecek tu, kalau dia suruh molek adalah boleh jadi daripada malaikat. Kalau tak molek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim pun tak apa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq pun tak apa. Buat gitu. Iaitu bisik ke setan, waswas setan. Waswas setan. A'udzu billah, ludah belah lek kiri. Jangan ludah sungguh. Mudah kita rojak ludah kak. Bini duk belah lek kiri kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pau tubuh aliyah habis muka bini. Balah pula situ apa kerah. Nak gitu. Ludah buat isyarat. Gitu buat gitu. Tak usah cuma aliyah sungguhlah. Tu karah Nabi besar. Alhamdulillah. Tu dah. Tu maklumat yang tanya dah sikit sebanyak. Alhamdulillah. Tuan kau ustaz ingat baik dah. Kalau kita semaya mak yu mana mak yu? Mak yu senyap, mak yu kata. Alhamdulillah. Mak yu senyap, mak yu kata. Boleh tanya mak yu, nak tanya mak yu pandai komen juga. Mak yu kata dengar saja jadilah ustaz. Mak yu malah nak komen-komen gitu. Alhamdulillah. Dekนอนได้แล้วค่ะนี่dah mau suruh dek นอนได้แล้วค่ะbelang dek Syah pergi tidur boleh tak? Pergi tidur. Panggil lah. Ya insya-Allah. Tak lagi berpanggil nak sudah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. อยากไปฮัจญ์ปีหน้าต้องลงทะเบียนไหมhaji ni kena log tabian ni bulan Tulan ni Krom buka log tabian. Pia nak pergi haji 67 kena log tabian dalam bulan Tulan ni. Alhamdulillah Kak Sureda Salung. Alhamdulillah. Kak Da Abai Burhan kita. Pergi jalan rumah tak dimakan peluk dia. Kelik rumah duk sedawa wah dia dah habis lagi ni. Nak tidur malam lagi kena hambak dengan bini. Makan peluk dia sore. Kelik duk sedawa rumah. Murih. Bau busuk. Kalau bau sedap tak apa. Kak Da dia. Makan peluk sedap. Wah dia takkan panjang. Tu masya-Allah. Kak Na masuk Kak Na tu bila ustaz nak ambil dia. Tak degi Kak Na minta maaf. Kak Na minta maaf dah. Kak Na bemuk kita minta maaf tu. Tak ada nak gimik. Tak ada lalu kok tu atik. Baru mari pergi golok baru kelik. Alhamdulillah dah. Tu kelolok lagi. Oleh kerana tu doa saat ni lah. Kita baca macam mana? Kalau ada bisik ke di telinga kita, bisik surat baik, tak apalah kita buat baik. Tapi ingat buat baik tu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisik buat jahat, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak apa. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buat gitu lek kiri. Itu adalah bisik ke setan. Nak tipu kita. Tak sewi kita duduk dalam kebaikan. Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Lengoh dah belakang-belakang ni. 2 hari duduk atas kereta. Gunggang. Allah Rabbi. Komen lah. Mak Yu. Luar dengan nama apa ni? Lawan dengan Mama Yah. Mama Yah kata. Cuk dia. Komen. Mak Yu atau malah nak komen Mama Yah. Mak Yu ni tak pandai-pandai nak komen-komen ni. Tak gitu. Alhamdulillah. Mak mahir pun tak masuk malam ni tidur. Dah kali hawa hujan turun. Sedap tidur tak. Alhamdulillah. Itulah di antaranya. InsyaAllah lah. Hari ni cukup dulu. Mana Dek Syah? Ambilkan kelubung tak pakai? Nak sudah lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita boleh jagalah kesihatan. Mudah-mudahan kita boleh duduk dalam golongan orang yang berada di dalam orang yang dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni hidupnya Nabi kata umat akhir zaman ni 50 sampai 70 je. Ya Nabi kata umat akhir zaman ni hidupnya 50 sampai 70 je. Tu umur kita sekat tu je. Kalau kita nak hidup panjang lagi tu hak labor lah. Sebab tu lah Nabi kata umur 40 dah
Kalau mu dak taubat lagi, mu tak cedek lagi berkalat untuk nak datang hari akhirat, nantilah kamu boleh cedek tempat-tempat yang duduk dalam kubur kamu tu adalah kawah neraka. Lalu tu kita kena minta ampun banyak, minta maaf Tuhan banyak, doa banyak kita, semoga Allah Taala tu lindung daripada perkara-perkara yang boleh jadi kita tu orang yang berlaku benda-benda yang Allah Taala marah. Alhamdulillah, itulah di antaranya. Hari ni cukup dulu, insya-Allah minggu depan kita sambung dari satu hadis yang macam mana daripada hadis tu Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin. Zainab kata gapo? Zainab katanya, pada satu hari ni aku dengar Nabi SAW dak masuk dalam rumah dan Nabi kata, la ilaha illallah. Nabi kata, sudah celakalah. Nabi kata, celaka sungguhlah, hampir binasalah bangsa Arab. Dari kejahatan malapetaka. Tu Nabi masuk dalam bilik, Nabi ada kata, la ilaha illallah, wail ni celakalah, wail. Nabi kata celakalah. Tu Nabi kata celaka makna kata binasa lah, makna celaka ni binasa. Oleh kerana tu minggu depan kita sambung hadis ni, bangsa Arab sudah hampir binasa. Duduk dia. Alhamdulillah. Kadang kata cedai pai umrah kap ustaz, insya-Allah รักษาสุขภาพดีๆไม่นานเกินรอแล้วเราจะเดินทางวันที่6นะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยเราจะอบรมก่อนเดินทางมารับกระเป๋ารับสิ่งต่างๆที่เราจะอำนวยความสะดวกในการพาฮุญญาตไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียอินชาอัลลอฮ์hari niยังไม่นอนอีกเด็กKak Ana pokok khabar Kak Ana insya-Allah cukuplah, puasa penat dah, tak lagi dah, puasa kedua dah mata-mata, tak nak berehat atik dah malam ni. Insya-Allah kita jumpa pagi esok, kita kecek bab mandi wajib pagi esok insya-Allah. Hari ni cukup dululah. Kasar bahasa salah silap Ustaz minta maaf banyak. Hak mana baik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.